Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Jadi sebelum ni kita belajar untuk bab 4 ni ke. Kita dah belajar air, karbohidrat, protein, lipid ke. Jadi untuk kelas kita kali ni kita belajar subtopik 4.5 asid nukleik. Okey, gapo apa tentang asid nukleik ni? Okey, kita tengok dululah dia punya definisi untuk asid nukleik ni. Ni cikgu buat nota ringkasan, boleh buka muka surat 79 sampai cikgu terang kan. Okey, untuk asid nukleik ni dia terdiri daripada satu atau dua rantai polimer. Monomer dia adalah nukleotida. Jadi kalau polimer dia polinukleotida. Monomer ni maksud satu, kalau lebih daripada satu polimer lah kan. Polinukleotida. Jadi untuk asid nukleik ni dia terbentuk daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dengan fosforus. Okey, untuk nukleotida ni dia terdiri daripada ada 3 benda. Satu, gula pentosa. Gula pentosa ni nama lain dia gula 5 karbon. Yang kedua, base bernitrogen. Yang ketiga, kumpulan fosfat. Okey, untuk 3 ni asid nukleik ni kita akan tengok lukisan dia. Sebentar Okey. Tengok sini. Okey, sini lukisan nukleotida. Dia ada gula pentosa, gula 5 karbon ke. Dia segi 5 lah. So 2 3 4 5 ni ke. Pen tu maksud dia 5. Okey. Gula pentosa ni dia ada terbahagi pada 2, ribosa dengan deoksiribosa. Hak ni nanti cikgu terang sekejap lagi. Untuk base bernitrogen ni, hak ni boleh nak lukis betul. Ni ke. Ni nak lukis segi tepat pun boleh. Tapi hak ni memang kena 5 lah sebab dia pentosa. Okey, untuk base bernitrogen ni dia ada adenina, guanina, sitosina, timina dengan urasil. Untuk kumpulan fosfat ni simbol dia P. Unsur dalam gula pentosa ni dia ada karbon, hidrogen, oksigen. Untuk base bernitrogen ni bernitrogen N ke. Nitrogen ni mesti simbol dia N lah, dia ada unsur nitrogen dalam dia. Kalau kita tengok hak tadi dia kata terbentuk daripada unsur ni CHONP. Jadi untuk lukisan tadi cukup lah ke. Lepas tu gambar tadi ni nukleotida ni dia terbentuk digabungkan melalui proses kondensasi. Proses kondensasi dia terbentuk jadi bentuk ginilah. Okey. Gula pentosa tadi cikgu kata dah, dia ada 2, ribosa dengan deoksiribosa. Lepas tu base bernitrogen. Apa ni? Base bernitrogen ni cikgu bagi tahu dah tadi. Dia ada AgCTU. C ni sitosina ni dalam BI huruf C depan sebab tu simbol dia C lah. Dalam BM dia sitosina. Okey, untuk asid nukleik ni dia ada 2 jenis. Satu asid deoksiribonukleik DNA, yang kedua asid ribonukleik RNA. Jadi kalau awak nak ingat dia tengok huruf depan ni. Deoksiribonukleik DNA, ribonukleik RNA. Jadi dari segi lukisan pula, lukisan dia sama. Gula sini hak 5 tadi. Sini bentuk bulat, hak ni ikut awak nak bentuk ke apa. Kalau DNA dia akan gula deoksiribosa lah sini. Kalau RNA sini gula ribosa. Beza dia di tengah ni je. Gula dia. Okey, sini okey, DNA ni dia terdiri daripada 2 rantaian polinukleotida yang berpintal membentuk helix ganda 2. Kalau nukleotida bentuk ya cikgu tunjuk dah tadi. Jadi untuk DNA ni 2 rantaian. Maksudnya 2 rantaian ni dia ada gini, lepas dia ada so lagi. Jadi ada 2 lah, 2 rantaian polinukleotida. Jadi bentuk dia ni kita panggil dia helix ganda 2. Ganda 2 tu dia ada 2 lah kan.
Lepas tu kumpulan base bernitrogen pada kedua-dua rantai polinukleotida berpadanan dan diikat bersama oleh ikatan hidrogen. Okey, sini ni dia kata diikat dengan ikatan hidrogen. Kita tengok sini gambar rajah muka surat 79. Kalau tengok sini, A dia berpadanan dengan T, C berpadanan ataupun berpasangan dengan G. Tadi kita Tadi kan kita tengok gapo A, gapo T, C, G. Lah nama-nama dia tadi. Nama-nama base bernitrogen. Jadi A dengan T, C dengan G. Kerana dia diikat dua ni. Dia diikat dengan gapo? Dengan ikatan hidrogen lah tengah ni. Ikatan hidrogen. Jadi kalau kita besar lukisan dia ginilah. Dia ada ikatan ke? Ikatan hidrogen. Okey, untuk RNA. Gapo RNA? Okey, kalau tengok sini dia punya definisi untuk struktur RNA, rantai polinukleotida tunggal. Maksud dia tunggal. Dia tengok DNA gini ke? Dia ada dua. Kalau RNA ni rantai polinukleotida tunggal ni dia saja. Dia ada saja. Okey, untuk base bernitrogen bagi RNA AGCU. Kalau DNA tadi AGTC kan? Beza base bernitrogen untuk DNA dengan RNA ni, beza dia dekat U. Hak ni U, hak ni dekat T. Maksudnya DNA dia ada timina. Kalau RNA dia ada urasil. Jadi itu je lah beza untuk base bernitrogen. Base bernitrogen ni hak lukis saya tadi ni. Hak ni. Cikgu kata boleh bentuk gapo awak nak. Untuk segi tepat kau okay? Tadi. Hak ni lah. Okey, RNA ni dia ada 3 jenis RNA. Yang pertama RNA pengutus. Simbol dia mRNA. Kalau dalam BI, M ni untuk perkataan dia messenger. Maksudnya pengutus lah, penghantar. Yang kedua RNA ribosom. Simbolnya rRNA. R ni ribosom. Yang ketiga RNA pemindah. Simbol dia tRNA. T ni transfer. Kalau ada BI transfer tu pindah ke. Jadi ni simbol-simbol je lah. Jadi ketiga-tiga RNA ni dia terlibat dalam proses sintesis protein. Hari kita pernah belajar dalam bab 2 kan, fungsi ribosom. Gapo fungsi ribosom? Dia adalah untuk sintesis protein. Okey, untuk lukisan ni kan. DNA ni muka surat 79. Kalau kita tengok ni, hak cikgu cerita tadi, A berpadanan dengan T, C berpadanan dengan G. Sini kita lukis besar. Okey, kalau contohlah soalan minta lukis kan, kita boleh lukis lah. Lukis saya gini. Kalau nukleotida ni je ke? Hak ni je. Ada cikgu lukis tadi. Lukis saya nukleotida. Monomer untuk asid nukleik. Tapi kalau bentuk DNA kan, dia bentuk gini, nisa lagi. Bentuk dia sama je. Kita lukis hak ni dulu. Ni kumpulan fosfat ke? Ni base bernitrogen. Hak ni pun sama. Kumpulan fosfat. Hak ni gula pentosa ke? Hak ni base bernitrogen. Base bernitrogen dia akan ada padanan dia. A dengan T, C dengan G. Cara awak nak ingat C dengan G ni, C ke yang macam kita tulis gini ke? G pun ngango juga ke? Cuma ya gitulah. Jadi C dengan G, A dengan T. Jadi dua-dua ni diikat dengan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Hak ni pun samalah. Hak ni kita panggil polimer lah. Polinukleotida. Sebab dia banyak kan, lebih pada satu. Okey, kita akan tengok
kepentingan asid nukleik. Okey, kepentingan asid nukleik ni muka surat 80. Muka surat 80. Okey, yang pertama, kepentingan asid nukleik dalam sel ni sebagai pembawa maklumat pewarisan. Mesti semua orang pernah dengar kan, genetik. Maksudnya DNA tu orang tahu belaka. DNA ni genetik. Jadi kepentingan asid nukleik ni dia bawa maklumat pewarisan. Yang kedua, dia menentukan ciri dalam organisma hidup. Kenapa dia tentukan ciri-ciri organisma hidup ni, DNA? Contoh dia macam perkembangan ciri organisma, macam warna mata, kan ada warna hitam kan, ada warna kelabu, macam-macam lah. Dan ketinggian, ada orang tinggi, ada orang rendah. Jadi DNA ni lah ia bawa ciri-ciri untuk setiap organisma hidup. Yang ketiga, kepentingan untuk asid nukleik ni, kepentingan dia penting untuk proses sintesis protein. Jadi kalau kita tengok sini muka surat 80, dia ada kod genetik kan. Sekejap Okey. Sebab apa asid nukleik ni penting untuk proses untuk sintesis protein? Kalau kita tengok sini, ni cikgu terang untuk muka surat 80 dah. Contohlah kod genetik kita ada 3 TAC, GCA, TAC ke A dengan T, C dengan G, tapi dia ambil 3. Ni awak baca penerangnya di sini. Kod genetik ditulis sebagai satu siri urutan 3 base yang menentukan urutan asid amino dalam protein yang akan disintesiskan. Okey, kod genetik ni dia akan menentukan urutan asid amino untuk sintesis protein lah. Jadi kerana kod genetik ni dia tukar ke ni kodon. Maksudnya daripada DNA dia nak berubah ke mRNA ni, proses dia adalah proses transkripsi. Daripada mRNA ni dia akan bertukar menjadi rantai polipeptida melalui proses translasi. Okey, contoh sini TAC ni dia akan bertukar jadi AUG kan. AUG ni kodon dia 3 ni. 3 ni kita panggil kodon lah. Jadi AUG ni dia akan tukar jadi urutan asid amino. Ni asid amino 1, ni asid amino 2, ni asid amino 3. Jadi dia akan bergabung ni, dia jadi urutan asid amino. Jadi bila jadi urutan asid amino, dia jadilah rantai polipeptida. Kalau kita tengok sini, kod genetik pada DNA yang akan menentukan urutan asid amino dalam rantai polipeptida. Jadi rantai polipeptida ni dia akan membina jadi protein. Sebab tu kepentingan asid nukleik ni untuk bina protein lah. Sini awak faham lah ke dia punya perubahan dia. DNA jadi mRNA jadi rantai polipeptida. Okey, sini cikgu nak tunjuk pembentukan kromosom daripada DNA dengan protein. Maksudnya DNA dengan protein tu dia akan bentuk kromosom. Okey, sini tengok muka surat 81 kan. Ni struktur polinukleotida DNA. Dia akan berpintal dengan protein. Ni bulat-bulat ni. Ni protein. Protein ni kita panggil histone. Dia akan berpintal dengan DNA. Macam kalau tengok benih kan. Dia berpintal gitu. Ia menjadi gumpalan. Lepas tu DNA ni dia akan pita-pita dengan histone ni. Dia akan pita lagi. Dia akan membentuk nukleosom. Dia gupal lagi nukleosom. Dia gupal lagi. Pita. Dah lah dia akan jadi kromosom. Kalau kita lukis, kejap kita lukis gini. Kromosom tu kan, dia akan jadi, dia akan ginilah, dia akan
lilik bentuk kromosom ke gini ke. Saya biasa tengok bentuk kromosom. Ni cikgu lukis tak comel mana lah. Saya boleh lukis lah comel. Okay. Kromosom ke, kita belajar dia bentuk X ke. Dalam ni dia ada DNA bergumpal dengan protein. Hak nama histone tadi. Masing-masing gini. Itulah. Jadi bentuk dia gini kromosom. Kira dalam ni ada DNA lah dengan protein. Okey, jadi untuk ni bab 4 ni habislah kita belajar. Untuk rumus sel dia ataupun peta minda dia boleh tengok sini lah bawah ni. Tengok untuk air, karbohidrat, protein, lipid, dan untuk hari ni asid nukleik. Dalam ni dia ada maklumat penting lah ya keluar ke.